Wahai para pecinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menceritakan kepada kita juga sifat sejahat-jahat manusia di sisi hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Moga Allah subhanahu wa ta'ala melihara kita semua daripada melakukan sifat-sifat tersebut, amin ya rabbal alamin. Di antara sifat mereka dan di antara sifat yang boleh menjadikan seorang orang yang paling jahat ataupun orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi dunia ini ialah namimah. Na'udzubillah min dzalik, ngadu domba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu arda, yang mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka tentang sifat orang yang paling jahat dan banyak sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada mereka, dan Nabi bersabda kepada mereka, al-masya'una bin namimah, maukah aku beritahu kepada kamu siapakah sejahat-jahat manusia di sisi hadrat Allah? Para sahabat kata, bala ya Rasulullah, ya kami nak ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masya'una bainan nasi bin namimah, yang berjalan di antara manusia dengan mengadu domba atau mengumpat. Tuan-tuan puan-puan, inilah namimah. Dia beri kepada pihak yang pertama dan menceritakan kepada mereka apa yang sesuai dengan mereka dan yang boleh membawa mereka benci kepada orang lain, dan pergi kepada pihak yang kedua, kemudian dia menceritakan kepada mereka apa yang mereka suka dan boleh buat mereka marah terhadap pihak yang pertama. Inilah an-nammam. An-nammam di antara orang yang paling jahat. Dalam hadis yang lain riwayat al-Imam At-Tabarani, wan namimah, mengumpat itu, tuan-tuan puan-puan, lagi dahsyat dan lagi jahat daripada melakukan berzina 30 kali. Daripada melakukan berzina, na'udzubillah min dzalik, 30 kali. Dia mengumpat 1 kali atau mengadu domba 1 kali atas seorang mukmin, dia sudah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab maksiat berzina itu antara seorang dan Allah. Bila dia bertaubat, dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia beristighfar dengan hati yang betul dan benar, dia diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Tapi mengumpat, tuan-tuan puan-puan, bila kita menyebarkan fitnah di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala selagi manusia itu atau lelaki itu yang kita menyebarkan fitnah di atas dia tidak maafkan kita, Allah tak akan maafkan kita. Selagi dia tidak mengampuni dosa-dosa kesalahan kita, Allah subhanahu wa ta'ala tak akan maafkan kita. Tuan-tuan puan-puan, hendaklah kita melihara lidah kita dan melihara keadaan kita daripada melakukan perkara tersebut. Dia di dalam mata seorang biasa, di sisi hadrat Allah luar biasa. Tuan-tuan puan-puan, dosa ini lagi dahsyat, lagi jahat, lagi berat daripada berzina 30 kali. Ada riwayat yang lain dalam kitab Ihya Ulumuddin, lebih berat daripada berzina dengan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada orang dia tak rasa seronok dengan kawan dia kalau dia tidak melakukan demikian, kalau dia tidak bercakap tentang hal orang, kalau dia tidak bukakan rahsia seorang, kalau dia tidak bercakap buruk di atas seorang, dia tak rasa seronok dan tak rasa bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang punyai hati yang kotor. Moga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripada sifat-sifat tersebut dan bersihkan diri kita dan sucikan diri kita daripada melakukan apa yang boleh membawa kita kepada kemurkaan Allah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.